Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Maaf terlambat 3-4 minit sebab ada gangguan teknikal sikit. Saya kena set up dulu baru kita boleh buat live semula. Okey, bagi saya masa untuk setengah minit untuk saya set upkan balik untuk bahagian banner kat bawah tu. Saya nak set up balik sebab ada masalah sedikit. So ini agak mengganggu kita punya live tadi sepertinya bermula pada 10 pagi kan. Tapi saya set up dulu yang bahagian bawah tu. Okey. Okey, dan Assalamualaikum dan selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana bersama dengan saya Miss Ram dalam topik hari ini berkenaan dengan penyantunan dalam talian dan pedofilia. Okey, sebelum itu saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan untuk mengisikan borang kehadiran yang saya dah letak di bahagian komen tu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh klik kat situ and then isi attendance supaya saya boleh tahu berapa jumlah orang yang menonton saya pada hari ini. Okey, hari ini kita bersama dengan saya dalam topik advokasi penyantunan dalam talian, online grooming dan pedofilia. Okey. Terima kasih sekali lagi kerana bersama dengan saya. Saya harap anda semua diberikan banyak lagi manfaat, dan saya doakan semoga tuan-tuan dan puan-puan yang melihat hari ini, saya doakan semoga apa-apa urusan yang tuan-puan rancangkan hari ini berjalan lancar dan dipermudahkan oleh Allah. Okey, sebelum itu saya nak mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang sentiasa menyokong Pusat Internet Komuniti Kampung Tai Sarawak, di mana kita sering memberikan info-info berkenaan dengan isu-isu semasa. Hari ini saya pilih topik penyantunan dalam talian sebagai salah satu topik yang kita nak educate orang ramai berkenaan dengan isu yang mungkin orang pandang remeh, tapi sebenarnya ia berlaku dalam masyarakat kita. Lagi-lagi dalam pandemik COVID-19 kan sekarang ni. Semua orang terkesan dengan pandemik COVID-19. Jadi hari ini kita bukan nak menambah masalah, tapi kita nak bagi awareness kepada orang ramai bahawa penyakit kudis ini disebut sebagai pedofilia dan aktiviti penyantunan dalam talian ini berlaku. Kita tak tahu dia berlaku dalam diri keluarga kita ke ataupun keluarga orang lain, tapi at least kalau ada pendarahan seperti ini, tuan-tuan dan puan-puan tidak akan terkecuali untuk mendapat ilmu berkenaan dengan penyantunan dalam talian ini. Okey, sebelum itu saya nak anda untuk bersama-sama dengan saya, stay untuk dengan saya ni selama 1 jam dalam topik ini, dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kongsikan kepada anda kenal pasti penyantunan dalam talian ataupun pedofilia. Okey. So, kita nak tengok live kita dahulu di Facebook. So, kita nak tengok kita punya konten ini berjalan dengan lancar atau tidak. Okey. Tuan-tuan boleh tengok kat live kita. Hai Siti Aisyah, terima kasih kerana bersama dengan kami di pusat live Facebook berkenaan dengan topik penyantunan dalam talian dan pedofilia. Hai Siti Aisyah, puan kecil ke? Kita nak ucapkan terima kasih kerana bersama dengan saya. Okey, saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Nampak tak skrin ni? Okey, kalau skrin nampak tu tolong inform saya ya. Nampak tak skrin tu lebar? Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya nak teruskan kita punya konten hari ini, iaitu hari ini selamat berhujung minggu, Sabtu 11 September 2021,
kita bersama dengan saya untuk mengenal pasti penyantunan dalam talian dan pedofilia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya nak tengok dahulu dekat dalam ni. Okey. Okey, kenal pasti penyantunan dalam talian dan pedofilia. Okey, saya nak tanya dengan tuan-tuan dan puan-puan dulu. Pernah dengar tak perkataan online grooming? Okey, mungkin kalau anda sering bersama-sama dengan media-media masa ni kan, media-media masa. Okey, mungkin anda pernah mendengar perkataan online grooming. Okey, so kita nak bincangkan dengan anda. Okey, kita nak bincangkan anda apakah maksud online grooming ini. Okey, kalau kita nampak gambar di dalam skrin ni kan, kita boleh discuss berkenaan dengan satu situasi di mana kita berhadapan dengan keadaan dalam talian. Okey, kita berada dalam talian ni, kita tak tahu siapa mata dan telinga yang memerhatikan kita. Okey, ibaratnya kita adalah berada dalam satu dunia. Kita berada dalam satu dunia. Okey, kita tak tahu orang yang sedang memerhatikan kita ataupun kita diperhatikan oleh seseorang. So, apakah itu online grooming? So, online grooming adalah satu aktiviti untuk mendandan emosi seseorang secara dalam talian, terutamanya melibatkan kanak-kanak. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada anak kecil, okey, ada adik kecil ke, okey, biasa umur 12 tahun ke bawah lah. Okey, kita dah bagi dia gadget kan, kita dah bagi gadget. So kita kena perhatikan lah. So kita akan mengupas satu persatu kenapa kita perlu ambil berat. Kalau kita dah mendedahkan anak kita dalam talian, kita kena ambil berat supaya aktiviti online grooming ni kita boleh cegah daripada berlaku lah. So ini ibarat seorang mak andam ataupun pak andam. Okay? So kalau pak andam dia nak groom seseorang talent dia kan, dia nak groom, dia nak make up kan sebagai seorang pengantin. So dia mestilah buat make up seorang pengantin kan. So kalau dia kena groom, jadikan make up tu sebagai pengantin. So kalau dekat sini online grooming adalah apabila seorang dewasa membina hubungan emosi secara dalam talian dengan seorang kanak-kanak untuk meraih kepercayaan. Okay, seolah macam pengantin ni kena trust dengan mak andam tu lah untuk create muka dia jadi pengantin yang cantik lah. Tapi dekat sisi ini pula, online grooming ni adalah dia groom orang dewasa ni, dia groomkan budak itu supaya dia boleh rasa kepercayaan tu dia boleh bagi kepada orang yang buat andaman tu lah, untuk tujuan penderaan seksual, eksploitasi seksual ataupun perdagangan. Okay, dia ada tiga tujuan utama yang setelah pun dikenal pasti. Kenapa online grooming ini berlaku? Yang pertama adalah disebabkan penderaan seksual. Kadang-kadang dia nak buat dia nak mencabul ataupun meliwat dan sebagainya kanak-kanak tersebut. Okay, jadi dia latih kanak-kanak tu untuk menjadi apa yang dia nak. Okay, dia nak budak ini menyerahkan kepercayaan kepada dia. So dia ajar secara dalam talian ini. Okay. Okay, untuk online dia kena satu persatu dulu sebab kita ada banyak lagi yang kita nak bincangkan hari ini. So, online grooming ini, okay, saya nak tengok dulu. So, dekat dalam slide ni, dia ni tahu, dia saya tak pastilah dekat sini. Sekejap saya nak tutup dulu ni. Stop sharing dulu. So dekat sini, nampak tak? So dekat dalam slide saya dah move dekat banyak slide tau. Tapi dekat dalam sini saya tak pasti nampak ke tak. Okay, kalau nampak tolong inform saya tau. Sebab saya okay, saya nak tengok dulu. Kalau tak nampak tolong inform saya tau. Sebab saya nak share dulu screen ni. Okay. Saya nak kongsikan kepada anda dulu. Okay, nampak tak? So, kita nak kongsikan kepada anda, nampak? Okay, nampak tak? Okay,
Okay, grooming oleh pemangsa pedofilia, kenal pasti dan cegah. Okay, istilah grooming ni secara literalnya adalah didandan. Okay, kita nak make up ni kita kena dandan muka tercantik-cantik lah kan kalau kita nak make up kan. So ni dalam kes pedofilia ni, pemangsa biasanya mempersiapkan mangsa untuk diperlihatkan secara seksual. So bila dia dah dapat dia dah jadikan adik budak-budak tu jadi macam abang angkat, anak angkat kan. Dia akan ugut lah, bila dia akan ugut-ugut so untuk menyerahkan apa yang dia nak. Okay, ini adalah salah satu pandemik dalam masyarakat yang kita kena kenal pasti. So hari ini kenal pasti dan cegah. Okay, online grooming ni ada dua Grooming ni ada dua. Yang pertama online grooming iaitu dalam talian, okay, dan secara bersemuka. Okay, untuk secara bersemuka ni, okay, secara bersemuka ni kadang-kadang ia dilakukan oleh orang yang kita kenali. Mungkin dalam adik-beradik kita ataupun dalam ahli keluarga kita ataupun sepupu ke, mungkin pakcik ke, saudara mara ke yang kita kenal ataupun pengasuh ke yang kita kenal lah. Ini mungkin yang kita tahu berlaku. Okay, mungkin cikgu kita dekat sekolah ke, cikgu anak-anak kita dekat sekolah ke, kita tak tahu. Okay, sebab dia adalah satu penyakit pedofilia ni adalah satu penyakit mental. Okay, kita tak tahu orang tu react macam biasa saja. Dia react macam biasa saja, tapi tuan-tuan dan puan-puan, perangai ataupun mental dia tu yang kita tak tahu. Okay, mental dia yang kita tak tahu. Okay, mungkin dia boleh lakukan dalam talian ataupun mungkin secara bersemuka. Mungkin dekat sekolah ke dia membuat online grooming ni kepada anak-anak kita tak tahu. Okay, grooming boleh dilakukan kepada sebarang kanak-kanak tetapi mereka yang kurang upaya atau dalam penjagaan lebih berisiko menjadi mangsa. Biasanya kalau kita dengar kes-kes dalam TV kan, kita tengok dekat dalam TV pun kes-kes diliwat oleh pengasuh. Okay, mungkin diliwat oleh jiran ataupun bapa saudara ataupun mak saudara yang berlaku kes-kes seperti inilah. Okay, kadang-kadang anak tiri ataupun anak kandung pun ada sumbang mahram dalam masyarakat kita pun ada berlaku. Jadi dekat sini lagi-lagi kanak-kanak yang orang kurang upaya lah, yang dia tak ada keupayaan untuk melawan. Okay, so possibility untuk berlakunya pedofilia, aktiviti keganasan seksual ni terhadap kanak-kanak ni akan lebih memfokuskan kepada orang yang menjaga kita ni. Okay, kadang-kadang mungkin lama kelamaan kadang-kadang kita tak tahu apa yang dalam pemikiran orang lain. Okay, so dekat sini kita kena tanam dalam diri kita jangan trust anybody. Okay, kita kena bagi, jangan 100% percaya dengan orang. Okay, kita kena kawan kita, kita jangan senang-senang lenang kita nak bagi anak kita dijaga tanpa kita nak kita siasat dulu apa yang dia lakukan kat luar sana. Kita kena tengok dahulu apa lirikan mata dia macam mungkin pelik sikit kan. Yang tu tuan-tuan dan puan-puan kena alert kat situ. Okay, seterusnya. Contoh online grooming. Contoh online grooming dalam perbualan pemangsa dengan mangsa di aplikasi WhatsApp. Okay. So kadang-kadang dekat dalam yang kita tunjuk kat situ, hai adik buat apa tu? Dia main telefon lah, pakai baju apa sejak-sejak ni. So benda tu dia akan minta gambar tak pakai baju, dia akan minta gambar bagian sulit. Okay, bagilah satu gambar abang nak tengok. Dia cakap macam tu. So kadang-kadang kan budak ni kan naif kan. Budak-budak ni naif. Dia pun bagilah gambar dia tak pakai baju lah, gambar dia tengah mandi lah, gambar dia tengah selfie tak pakai baju. Dia bagi je. Sebab abang tu dah groom dia lah. Bagi gambar pakai gambar lucah. Dia bagi je. Sebab dia dah di groom, cantik lah awak ni. Cantik lah adik ni pakai macam ni. Kalau buka ni lagi cantik. Kalau pakai macam ni lagi cantik. So dia dah groom pemikiran budak tu. Jadi bila dah tak ada rasa malu tu, kita tengok grafik ni. Okay, kita ada grafik yang senang lah yang untuk difahami. Okay. Kita nak tengok dahulu ciri-ciri online grooming ni dulu macam mana.
Okey, sebelum kita nak melangkah lebih jauh lagi, kita nak kongsikan kepada anda apa itu ciri-ciri online grooming. Yang pertama, kita nak ringkaskan kat sini, definisi untuk online grooming adalah tindakan seseorang dewasa terhadap kanak-kanak untuk mendengar kata-kata ataupun suruhan pemangsa ni lah. Dia dipujuk-pujuk, lepas tu dia dapat apa yang dia nak. Okay? Yang kedua, online grooming ni adalah salah satu jenayah dan diklasifikasikan sebagai satu jenayah dan boleh dikenakan terhadap tindakan undang-undang. Okey, jangan risau kalau adik-adik dekat luar sana ataupun anak-anak anda atau tuan-tuan perempuan mengalami gangguan daripada pemangsa ni, anda boleh buat laporan polis, okey, supaya anak-anak anda akan terbela nasibnya dan dilindungi oleh undang-undang kanak-kanak. Okey, seterusnya lah sasarannya. Okey, kenapa orang pemangsa ni mensasarkan kanak-kanak ini? Kerana yang pertama, sifat-sifat kanak-kanak ni kan kita tahu, kanak-kanak ni kan lemah je, dia naif tau. Kalau kita cakap A lah, kalau dia cakap B lah. Itu adalah sifat kanak-kanak dan biasanya mereka akan mensasarkan kanak-kanak, pelajar sekolah ataupun orang kurang upaya ataupun wanita ataupun lelaki yang tidak mempunyai kesedaran. Kadang-kadang kita tahu ada orang yang kesunyian kan, kadang-kadang orang tu kesunyian, kita groom dia lah, tapi yang tu dalam lain pula konsep dia, yang tu pula masuk dalam scam, love scam, yang tu love scam. Tapi dekat sini kita nak memfokuskan online grooming ini adalah terhadap kanak-kanak lah. Okay, kalau love scam ni nanti kita akan cerita dalam topik yang akan datang, tapi hari ini kita cuma berkenaan dengan sasaran terhadap kanak-kanak saja. Okay, cara-cara online grooming ini dilakukan, yang pertama dididik melalui hubungan sosialis yang dibentuk dalam masa yang sama meraih kepercayaan mangsa. Macam saya cakap lah, didikan berhubungan sosialis ni membentuk macam abang angkat, macam adik angkat lah, macam adik angkat, abang angkat lah biasanya lah. Kadang-kadang dia berlakon jadi rakan sebaya pula. Kadang-kadang orang dalam talian tu sebenarnya orang dewasa tapi dia menyamar jadi orang sebaya. Kadang-kadang dia cakap lah, awak umur berapa? Saya umur 12 tahun. Saya pun umur 12 tahun. Padahal di sebalik conversation tu dia adalah orang dewasa. Dia menyamar jadi orang dewasa, orang kanak-kanak juga untuk meraih kepercayaan. Bila dah rasa selesa berkawan tu, dia akan mulalah aksi-aksi yang seterusnya. Okey, yang tujuan berlakunya online grooming ni adalah dia dilakukan secara dalam talian untuk melakukan keganasan seksual, ugutan, pelacuran dan pornografi kanak-kanak. Kadang-kadang kita tahu yang berlaku di dalam TV sekarang ni, yang kita nampak yang dikongsikan di media sosial dan sebagainya, kita nampak kes-kes pembunuhan kanak-kanak secara tragis tau. Kadang-kadang kita nampak kesian tau dengan budak-budak kena liwat, kena rogol. Padahal budak lagi, budak umur 3 tahun, 2 tahun, 2 bulan, 5 bulan, 9 bulan, diliwat. Bayangkan budak kecil kot, bayi kan, bayi lagi, tapi diliwat oleh orang dewasa. Saya tak boleh bayangkan kalau diri saya jadi ibu bapa budak-budak mangsa ni, anak saya dibuat macam tu, saya tak dapat nak bayangkan. Sebab kita tak boleh nak imagine kan, budak-budak ni kecil kot. Budak ni kecil and then diliwat oleh orang dewasa. Jauh. Minta jauh lah. Ya Allah, saya tak sanggup nak dengar kawan-kawan saya ke, saudara mara saya ke, siapa saja dalam dunia ni mengalami situasi benda-benda ni berlaku kan. Tapi yang saya dapat kongsikan kepada anda, awareness inilah, okay? Awareness inilah supaya tuan-tuan dan perempuan sedar. Walaupun kita ada ahli keluarga, adik-beradik yang baik di depan mata kita, kita tak tahu apa yang dalam pemikiran diorang ni. Adakah dia mengalami penyakit mental ini, pedofil ni kan? Adakah dia mengalami penyakit mental pedofilia ni? Nanti kita akan kupaskan. Okay? So seterusnya, grooming oleh pemangsa pedofilia, kenal pasti dan cegah. Kita dah kenal pasti dah macam mana teknik online grooming yang dilakukan oleh pemangsa terhadap mangsa ni kan.
So, kita nak tengok secara grafiknya macam mana benda ni berlaku. Okey, yang pertama, orang yang pemangsa ni dia akan menjadikan mangsa ni ataupun kanak-kanak kecil ni sebagai kawan dia. Okey, bila dah di sebalik komputer ni kan, di sebalik alam maya ni, okey, dia jadikan mangsa ni kawan dia. Dia boleh jadi kawan, dia boleh jadi abang angkat dia boleh jadi kakak angkat dia. Kadang-kadang bila dah bila dah semakin lama semakin rapat tu, dia bermain pula dengan emosi dia. Kadang-kadang awak tak nak bagi gambar awak, saya merajuk lah. Dia cakap macam tu. Okay, dia merajuk. Lepas tu dia cakap kalau nak pujuk mesti bagi gambar tu. Contohlah kan, saya buat acting sikit. Kalau awak tak bagi gambar bogel awak, saya tak nak berhubungan dengan awak. Dia cakap macam tu lah dalam situasi yang dinasihatkan dalam grafik ni. Okay. And then kalau dia dah pujuk memujuk ni, okay, kadang-kadang kalau birthday tu dia akan bagi hadiah, bagi handphone lah, bagi duit lah, bagi top up lah. Yang ni selalu sangat. Okay. Adik-adik dekat dalam luar sana, kadang-kadang kita jadi ibu bapa ni kena alert tau. Kalau anak kita tak bagi duit dengan dia, macam mana dia boleh ada top up? Kena tanya dia dulu. Kita tak bagi duit belanja, kita tak transfer duit dekat dia, macam mana anak kita boleh ada top up? Kena tanya, mana anak kita dapat top up? Kalau dia dah dapat top up tu daripada kalau dia dapat top up tu daripada siapa-siapa, kita kena tengok dulu dekat mana dia dapat top up tu. Kita kena alert dulu. Kita kena tanya, siasat dulu anak kita kena jadi polis. Siasat dulu anak kita dapat daripada mana top up tu. Okey, barulah kita tahu untuk siasat dari mana kita dia dapat top up tersebut. Okey, seterusnya menyamar. Bila dia dah jadi menyamar ni kan, saya cakap tadi dia boleh jadi mungkin orang yang berusia 40 tahun, mungkin dia usia 40 tahun kan, dia menyamar jadi rakan sebaya pula. Umur dah tua dah berjanggut dah beruban dah, tiba-tiba boleh jadi kawan satu umur pula tu. Saya umur 12 tahun, awak umur berapa? Saya umur 11 tahun. Macam tu tak boleh. Okay, kita kena, dia adalah taktik saja. Sebenarnya umur dia dah tua dah tu. Dia umur dah tua dah. Okey. Dia kena menyamar untuk meraihkan kepercayaan budak-budak tu. So bila budak-budak ni dah percaya, okey, dia akan beraksilah. Dia akan kalau awak tak bagi saya gambar itu, saya akan laporkan kepada ibu bapa awak sebab awak dah bagi saya gambar bogel awak. Macam tu. So bila budak-budak ni takutlah bila dah main nama ibu bapa, budak-budak ni jadi takut. Okay, budak-budak ni jadi takut, so dia makin bagi lagi dan bagi. Dia tak akan berhenti situ saja sehinggalah pemangsa ini mendapatkan apa yang dia nak. Okay, so online grooming ni berlaku dalam masyarakat kita. Cuma kita je yang tak sedar bahawa benda-benda ni berlaku sebenarnya. Okay, so bila kita dah menyamar ni, bila pemangsa ni dah menyamar jadi ibu bapa kan, dia menyamar jadi ibu bapa pula. Jadi akan sebaya, rakan-rakan sekolah, mungkin abang angkat, kakak angkat, ayah angkat, mak angkat, kita tak tahu. So bila dah jadi hubungan sosial dah terbentuk ni, dia akan bagi hadiah birthday lah, dia akan bagi hadiah ulang tahun, anniversary lah, macam-macam lah dia bagi. Hadiah lulus exam lah, macam-macam. Dan tuan-tuan dan perempuan kena ingat, kalau tuan-tuan dan perempuan tak pernah bagi top up dengan anak puan kan, tuan-tuan dan perempuan kan, kena tengok dekat situ daripada mana dia dapat top up tu. Dia tak ada bisnes pun, budak-budak ni tak ada bisnes. Macam mana budak ni boleh dapat top up? Kena tanya dia. Mana kau dapat top up tu, daripada mana? Kena tanya. Okay, so ini adalah grafik yang ringkas saja. Dia macam tangan di sebalik komputer tu kan. Tangan di sebalik komputer tu, dia nak hulurkan tangan supaya kanak-kanak ni percaya dengan pemangsa ni. Okey, seterusnya kita nak beralih kepada kenal pasti pedofilia. Okey, pedofilia ini adalah kita nak bercerita pasal penyakit,
mental ni. Mungkin orang macam alah pedofilia je pun. Tapi kita tak boleh nak pandang remeh benda-benda ni sebab ini adalah nafsu kepada kanak-kanak. Macam orang normal kan, orang normal kita nampak budak-budak mandi hujan tak pakai baju. Biasa saja, kita tak ada feeling dengan budak-budak. Tapi kalau pedofilia ni dia ada satu penyakit dia, nafsu dia terhadap kanak-kanak tau. Dia nampak muka budak comel je dia dah naik syekh dah kan, kata orang kan. So bila dia nampak kanak-kanak tak pakai baju ke, budak-budak tengah tengok gambar dekat dalam Facebook pun, budak-budak tengah baring buat muka comel kan, dia bernafsu tengok budak-budak. Ni adalah penyakit mental tau. Okey, dia adalah gangguan kejiwaan berupa ketertarikan seksual pada kanak-kanak. Kalau kita tengok diri kita sendirilah, kita letakkan diri kita sendiri dalam situasi ni. Kita nampak budak-budak tengah baring pakai pampers, tak pakai baju. Kita ada feeling tak dengan budak-budak tu? Okey? Kalau andai katalah you tanya diri you sendiri kan, you nampak anak you baring kat luar, baby, baring dekat dalam walker ke apa yang buayan ke, kita bernafsu tak tengok anak kita kecil tu? Kalau you rasa you bernafsu tengok anak you kena buat rawatan sekarang. Okay, sebab kita tak tahu apa yang berlaku akan datang. Okay, sebab mungkin anda mempunyai penyakit gangguan mental ni. Ya Allah, ya Tuhanku, minta jauh sangat-sangat. Saya tak nak memfokuskan tentang diri anda, tapi anda cuba try. Anda cuba buat dekat diri anda sendiri, kalau nampak gambar budak-budak tak pakai baju ke, gambar budak-budak lah, kita try budak-budak bayi ke, kanak-kanak ke, kita bernafsu ke tak? Kita bernafsu tak tengok budak tak pakai baju? Andai kata you all ni bernafsu dengan kanak-kanak, anda mungkin mengalami gangguan mental ataupun pedofilia. You all kena tengok juga. Okay, kenapa berlakunya pedofilia ni? Yang pertama, anda menyimpan gambar-gambar budak-budak yang tak pakai baju lah, gambar budak-budak tak senonoh ni kan. Anda simpan dalam handphone lah. Kadang bila tengok gambar budak je dah jadi macam tertarik. Mulalah dia tak pegang sana, nampak anak buah kita tengah lari-lari, pukul bontot dia. Macam itulah dia macam kecenderungan fantasi seksual tu terhadap kanak-kanak ni. Biasanya umur yang kita biasa nampak kanak-kanak yang suka telanjang ni kan, 13 tahun ke bawah. Okey, kadang dia pergi mandi sungai tak pakai baju pun kita macam bernafsu tengok budak tu. Itu adalah penyakit pedofilia. Kadang-kadang orang pedofilia ni kalau tak dirawat, dia boleh bertindak kejam. Okay, sehingga sanggup nak buat benda-benda tak baik pada anak buah dia lah, ataupun anak murid dia ke, ataupun anak saudara dia ke, anak tiri ke, anak pengasuh ke. Ini adalah penyakit yang perlu kita rawat. Okay, kalau kita tak rawat benda ni, kemungkinan anda akan melakukan lebih teruk lagi. So, kalau tuan-tuan dan perempuan Muslim, kalau kita dah ada perasaan macam benda-benda negatif ni kan, cepat-cepatlah kita Astaghfirullahalazim. At least kita ingat dengan Tuhan lah. Jangan saya tak berapa berkenan lah dengan perangai macam ni, pedofilia ni. Tapi ini adalah penyakit mental yang tertarik kepada kanak-kanak. Tanya dengan diri awak sendiri, awak ni suka tengok budak-budak kerana apa? Suka sebab dia comel ke, ataupun kita nak pegang dia punya, sentuh dia, sampaikan kita boleh berimajinasi kita melakukan hubungan seks dengan kanak-kanak tersebut. Kena reflect balik dekat diri you all sendiri, ada tak nafsu terhadap kanak-kanak ni? Okey. Apakah faktor-faktor pedofilia ni? Saya boleh klasifikasikan kepada 4 faktor. Yang pertama, pornografi, and then kurang kesedaran.
kelemahan kanak-kanak dan pengaruh dadah ataupun alkohol. Nanti kita akan kupas satu persatu kenapa faktor-faktor ini berlaku. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada komen dekat komen berkenaan dengan isu ini, boleh komen di dalam live saya. Okey, kita nak meneruskan kita punya konten hari ini. Okey, seterusnya berkenaan dengan pornografi. Okey, pornografi ialah aktiviti-aktiviti seksual yang kita nampak di dalam internet lah. So bila kita mempunyai rangkaian internet yang pantas, lagi-lagi sekarang ni 5G kan. So internet agak laju, okey. So ini akan menjerumuskan kita ke arah kancah-kancah pornografi. So kadang-kadang kita menyalahgunakan medium komunikasi seperti ini, kita melayari laman web lucah, and then bila dah makin lama, makin setiap hari kita tonton video-video lucah ni kan, kita akan terdidik dengan benda-benda pornografi ni. And then bila kita dah terdidik ni, kita pula nak try. Kita dah nampak mangsa depan mata, kita ngap je. Itulah salah satu didikan yang tidak baik sebenarnya. Disebabkan pornografi inilah yang menyumbang kepada meningkatnya kes pedofilia dalam kalangan masyarakat. Okey, yang seterusnya, kelemahan kanak-kanak. So penjenayah ni ataupun pemangsa dia mengambil kesempatan. So kanak-kanak ni dia sangat naif, okey, dan sangat lemah dan masih belum mampu berdikari. Kalau kita nampak budak-budak kan, tenaga dia sikit saja dibandingkan dengan orang dewasa. Dia tampar saja sekali kita dah tersungkur lah. Orang dewasa kan. So dia sangat lemah, budak-budak ni sangat lemah, sangat kecil. Dia tak mampu nak melawan orang dewasa ni. Sebab itulah penjenayah ini mengambil kesempatan dengan mensasarkan golongan kanak-kanak untuk dijadikan mangsanya. Okey, seterusnya, kurang kesedaran. Okey, peluang itu hadir apabila kurangnya kesedaran orang dewasa mengawasi anak mereka. Sebagai contoh, ibu bapa sambil lewat menyerahkan anak-anak untuk dijaga oleh individu yang baru dikenali di media sosial. Okey, yang ini kita selalu ambil mudah sebab kita nak benda murah. Kadang-kadang kita nak benda tu cepat. Kita nak iklankan, kita nak cari pengasuh untuk anak kita. Okey, so kita buat iklan dekat dalam Facebook ke, dekat Facebook, mencari pengasuh untuk anak. So orang akan berlumba-lumba tau. Orang akan berlumba-lumba ambil peluang ini. Tapi kita tanpa nak siasat, kita tak siasat siapa yang kita telah kita tak siasat siapa yang kita pilih tu, dan kita ambil saja dan kita anggap kita dah berjaya mencari pengasuh yang baik untuk anak kita, tapi ternyata sikap itulah yang menyebabkan anak-anak kita terdedah kepada aktiviti pedofilia ini. Okey, kita tak tahulah. Dalam pemikiran orang lain ni kita nampak dia macam normal saja. Kita nampak dia normal saja, tapi sebenarnya dia mempunyai satu penyakit mental yang dipanggil sebagai pedofilia. Okey, seterusnya, pengaruh dadah dan alkohol ini adalah salah satu penyebab utama berlakunya pedofilia ni, yang berlakunya keganasan seksual terhadap kanak-kanak ni. Okey, disebabkan pengaruh dadah ataupun alkohol. Sekarang ni banyak benda-benda kes-kes ini berlaku di Malaysia disebabkan oleh pengaruh dadah ataupun alkohol. Dia adalah kita mengalami gangguan mental seperti itu. And then bila kita mengambil menyalahguna dadah dan alkohol ni, ini akan menyebabkan kita kehilangan untuk mengawal tingkah laku kita lah. So kita mabuk, kita tak tahu, kita dengar high, kita tak tahu apa yang kita buat. So kita buat benda-benda yang seperti meliwat, merogol dan sebagainya lah. Benda inilah yang boleh menyebabkan sehingga berlakunya pembunuhan terhadap kanak-kanak. Kita tak boleh jangkakan apa yang akan berlaku kalau kita mabuk ini. Benda-benda inilah yang sebenarnya faktor-faktor yang berlakunya kita tak boleh nak mengawal tingkah laku dan juga pemikiran kita akibat penyalahgunaan dadah. Okey. So kita cuma dapat
memberikan awareness saja kepada tuan-tuan dan perempuan. Selebihnya adalah tanggungjawab tuan-tuan dan perempuan untuk melindungi anak-anak tuan-tuan dan perempuan dalam isu-isu keganasan seksual kanak-kanak ini. Okey, kesan pedofilia terhadap pemangsa dan mangsa. Okey, kita nak tengok dahulu apakah kesan grooming oleh pemangsa pedofilia ni. Yang pertama, okey, bila pemangsa ni dah berjaya untuk groomkan, okey, untuk groomkan diri sendiri dia adalah secara psikologinya dia mempunyai keupayaan untuk mencuba secara realiti dan mencari mangsa ni lah. Okey, bila pemangsa ini adalah perempuan, okey, bila pemangsa ini perempuan, dia akan groom budak-budak lelaki ini untuk dijadikan perogol yang baru pula. Dia nak rekrut budak-budak lelaki ni untuk jadi perogol ataupun pedofilia. Kadang-kadang kita kejut lah, budak 12 tahun dah ada kes merogol anak buah dia lah. Macam-macam kita tak nak buka aib sesiapa. Tengok sendiri dekat dalam internet memang banyak. Okay, you all boleh tengok dekat dalam internet banyak sangat kes kanak-kanak umur belasan tahun dah merogol orang pula. Kena tengok dulu. Sebab benda-benda macam mana dia dah di-groom untuk melakukan keganasan seksual ni lah. Okay, yang kedua adalah rosak akhlaknya, iaitu cenderung melakukan secara terbuka. Kadang-kadang beronani dan sumbang mahram. Yang ini berlakukan secara terbuka ni, kita akan nampak orang tu dekat tepi padang sekolah lah, dia buat secara terbuka lah. Okay, dia dah berani dah tunjuk, dia lalu dekat budak-budak perempuan, dia tunjuk kemaluan dia supaya dia dapat rasa kepuasan tu. Okay, dah mana ada orang berakhlak macam tu. Okay, dia tunjuk kemaluan dia dekat orang. Naik motor kepada dia beronani atas motor lah. Yang itu juga adalah salah satu kesan buruk akibat grooming oleh pedofilia ini. Dan seterusnya adalah kecenderungan untuk melakukan jenayah, untuk jadi perogol and then terlibat dengan jenayah dan ditangkap serta dipenjarakan. Ini adalah kesan-kesan buruk. Okay. Mana ada kesan-kesan baik? Okay, berkenaan dengan isu-isu ini. Semuanya adalah ke arah kesan-kesan buruk sahaja. Okay, seterusnya apa akan berlaku kepada mangsa ni? Okay, so mangsa pedofilia ni, yang pertama dia akan secara psikologinya dia akan berasa trauma. Okay, trauma seumur hidup kerana diganggu oleh pemangsa ni. Kadang-kadang mungkin dia sampai ke tua dia macam berdendam. Okay, dia stres, dia murung. Okay, so dia mungkin akan dia akan rasa malu, nak berdepan dengan masyarakat pun dia malu, and then dia kerap kali akan melakukan dia tak hargai diri dia sendirilah. Kadang-kadang dia rasa dia dah dirogol, so mungkin dia akan melakukan benda yang sama juga. Kalau dia tak ada bimbingan, mungkin dia akan jadi pelacur ke, kita tak tahu. Dia setiap tahun demi tahun dia akan jadikan benda ni jadi masalah untuk dia lah. Okay, yang seterusnya masa depan musnah. Okay, kemungkinan melahirkan anak tidak sah taraf ialah kadang-kadang jadi mangsa rogol ni kesian sangat-sangat. Jadi mangsa rogol dan dia mengandung, okay, dia melahirkan anak yang tidak sah taraf. Kadang-kadang ada kes dekat dalam Facebook kan, kita nampak dekat situ anak dia dirogol oleh bapa kandung dia sendiri. Itu kita tak boleh nak imagine kan. Macam mana tu? Dia adalah kesan-kesan buruk akibat aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral ni lah. Okay, menjadi mangsa rogol ataupun liwat ataupun seks luar tabi'i yang kita nampak kena liwat dekat belakang lah, aduh mak. And then bila dah semakin hari semakin tak dapat diselamatkan, mungkin akan menjadi mangsa pembunuhan ataupun bunuh diri. Okay, yang ni biasa berlaku lah. Dia akan gantung diri dan sebagainya. Dan kalau kita tak dapat nak lindungi, mungkin anak-anak kita akan menjadi mangsa pembunuhan oleh pemangsa itu sendiri. Okey, seterusnya
kes pedofilia di Malaysia ni ada berlaku, ada banyak sebenarnya, tapi yang famous dan juga kes yang dekat sangat dalam diri kita iaitu kes adik Nurin Jazlin ni pada tahun 2007. Okey, saya baca sedikit dekat sini. Bedah siasat mayat mangsa mendapati pembunuh telah memasukkan timun dan terung ke dalam kemaluan mangsa, menyebabkan rektum mangsa pecah hingga dijangkiti bakteria, antara faktor yang menyumbang kepada kematian menyayatkan kanak-kanak itu. Sedih sebenarnya kisah ini. Dan kita nak kongsikan juga kes yang berlaku baru-baru ini pada bulan April yang lalu. Bayi 9 bulan maut diliwat suami pengasuh. Okey, ini berlaku di Petaling Jaya. Bayi lelaki 9 bulan. Bayangkan 9 bulan kot. Bayi lelaki 9 bulan yang meninggal dunia dalam kejadian di sebuah pangsapuri di Kelana Jaya pada 27 April lepas, disahkan diluat suami pengasuhnya sehingga mengalami kesan pendarahan serta koyakan di bahagian dubur. Kan dubur tu. And then okey, yang kita nak fokuskan dekat sini, kematian dipercayai akibat sesak nafas kerana ditekup mulut kanak-kanak tersebut menggunakan tangan oleh suspek lelaki yang berusia 36 tahun yang berada di bawah pengaruh dadah. Ini akibat pengambilan dadah ni. Kita tak boleh nak imagine kekejaman yang dia lakukan ini. Okey, kekejaman yang dilakukan oleh penagih dadah ni. Okey. Di bawah pengaruh dadah dia lakukan pembunuhan ini. So kesian sangat-sangat dengan ahli keluarga mangsa. Al-Fatihah. Dan semoga roh kanak-kanak ini ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. InsyaAllah, amin. Okey, panduan kepada ibu bapa ataupun penjaga. Yang ini kita kena tengok dahulu supaya ibu bapa ni alert tentang untuk mengawal. Okey, yang pertama kena kawal. Okey. Ketahui pergerakan mereka iaitu kanak-kanak di luar dan dalam talian, dan kenal pasti siapa kenalan mereka di media sosial. Tuan-tuan dan puan-puan kena kawal Kalau dekat dalam Facebook kita kena friend dengan dia. Kita kena friend dengan dia supaya kita tahu anak-anak kita ni sedang berkawan dengan siapa. Okey? Yang kedua, disiplin. Tetapkan peraturan mengenai penggunaan internet bagi setiap gadget yang digunakan. Didik mereka mengenai privacy. Kita kena bagi tahu dia orang lah. Kalau gambar rumah ataupun alamat, benda-benda yang patut dikongsi di media sosial dan apa benda yang tak patut kita kongsi di dalam media sosial. Kena tunjukkan dengan dia orang peraturan-peraturan ni. Kalau nak pakai handphone kena kawal dan disiplin And then bimbing. Perkenal dan bimbing mereka bagi memanfaatkan internet untuk tujuan pembelajaran dan pengetahuan, berterus terang mengenai bahaya dan risiko dalam talian. Sekarang ini adalah PNP kita bertukar, PDPR kan, proses pembelajaran di rumah. Okay. So ibu bapa dah beli gadget, dah beli laptop, dah beli handphone dengan anak-anak kan. So dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita dah bagi gadget dengan anak-anak, kita kena terangkan kepada mereka bahaya bila kita berada dalam talian. Bukan sekadar kita nak melindungi anak-anak kita daripada kecederaan fizikal saja. Kita kena lindungi anak-anak ini di dalam talian juga. Dan yang seterusnya adalah teladan baik. Jadilah contoh pengguna internet yang bijak kepada anak-anak anda. Jadi teman baik mereka dan terokai dunia internet bersama. Yang ini pun betul. Kita kalau boleh kita nak online ni, kita kena bersama-sama dengan anak. Kita kena bersama-sama dengan anak untuk melayari internet dan kita boleh tunjuk yang mana satu betul dan mana satu yang tak betul lah. Okey, kenal pasti tanda-tanda grooming dilakukan kepada anak anda. Okey, pertama kena pasti sikap anak-anak anda. Mungkinkah anak anda telah pun berubah sikap daripada ada anak yang rajin baca buku, tiba-tiba asyik main telefon saja. And then kadang-kadang budak-budak yang baik tiba-tiba jadi pemarah. Okey, mula ponteng sekolah ataupun dia tak dengar cakap. Kita kena alert perubahan sikap anak-anak ni. Mungkin tidak lagi minat dengan dulu suka cuci pinggan, suka siram bunga, tapi sekarang ni dia dah berubah, dia tak suka.
Kena tengok dulu apa yang berlaku dengan anak anda. Okey. Yang kedua, bersendirian, mengasingkan diri dari keluarga dan rakan-rakan, terlalu berahsia dan sering menyendiri. Yang ini kena tengok juga. Dekat dalam rumah kadang-kadang dia duduk dalam bilik je. Okey, kadang-kadang dia nangis ke. Kita kena tanya dengan diorang apa yang berlaku. And then seterusnya, keluar rumah. Okey, kadang-kadang sebelum ini kalau anak-anak kita dekat rumah, dia pergi mana-mana ke, dia keluar jalan-jalan dengan kawan ke, pergi kedai ke, dia bagi tahu. Tapi sekarang ni anak anda malam-malam pun dia keluar. Dia tak bagi tahu pula tu. So kita kena alert lah dengan perubahan-perubahan yang berlaku terhadap anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Okay, seterusnya, kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan kena pastikan memberitahu kepada anak-anak sentiasa berhati-hati dan jangan berkongsi maklumat peribadi dengan orang yang kita tak kenali dalam internet. Okey, seterusnya, elakkan dari bertemu dengan orang yang hanya dikenali dari dalam talian. Jika perlu, bawa ibu bapa penjaga. Okey, yang ini kita kena say no to strangers. Okey, say no to strangers. Walaupun kita tak kenal, baru kenal dalam internet, kita anggap dia stranger saja. Jangan pandai-pandai jumpa dia pula. Okey, seterusnya, identiti palsu. Bukan semua maklumat dalam internet itu adalah benar. Klik dengan bijak. Okey, semua orang boleh menyamar. Okey, semua orang boleh menyamar. Kita sebagai manusia ni kena pandai untuk menilai yang mana baik, yang mana buruk. Dan jika anda mengalami situasi-situasi yang telah pun saya katakan ini, okey, laporkan kepada polis ataupun laporkan kepada orang-orang yang anda rasa lebih selamat. Contohnya ibu bapa, polis ke, kita perlu maklumkan kepada mereka. Dan tidak klik ataupun muat turun fail melalui pautan-pautan daripada orang yang dikenali, orang yang tidak dikenali. Okay? Bila kita dalam grup WhatsApp kan nampak orang share berkenaan dengan link-link ni kan, jangan klik kalau kita tak pasti apa benda tu, jangan klik. Mungkin itu adalah virus ataupun kandungan-kandungan lucah yang bersifat merosakkan kita punya minda ni lah. Okey, kena ingat selamatkah generasi kita akan datang, hanya kita yang tahu. Okey, hanya Allah yang tahu, hanya Tuhan saja yang tahu macam mana generasi kita yang akan datang. Kita tak tahu masa akan datang, so at least kita dah sediakan payung sebelum hujan. Okey, kena lindungi anak-anak kita walau di mana saja mereka berada. Okey, jangan lupa untuk follow kami di Pusat Internet Komuniti Kampung Tai Sarawak. Kita ada Facebook page, boleh tengok Pusat Internet Komuniti Kampung Tai. Kita ada TikTok, kita ada YouTube channel dan kita ada Instagram. Boleh follow kami di sini dan segala maklumat kita akan kongsikan di sana. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masalah ataupun cadangan, boleh komen di Facebook page kami ataupun boleh email kepada kami di ramlah.osman.pmxis.my ataupun aisyah.faizal@pmxis.my. Boleh kontak kami di sini. So dekat sini kita boleh concludekan yang berkenaan dengan penyantunan dalam talian ataupun online grooming dan pedofil. Ini adalah salah satu benda yang bersangkut paut. Okay, so ini adalah bersangkutan. Ingat, penyantunan dalam talian ini adalah penyantunan dalam talian ini adalah salah satu tindakan orang dewasa untuk mendidik mangsa mendengar arahan untuk melakukan keganasan seksual. Manakala pedofilia ini adalah salah satu gangguan mental, penyakit mental yang kita tak boleh nak cam siapa yang mengalami gangguan mental ni sebab dia berada dalam ni tau. Dia berada dalam otak kita, kita tak nampak. Okey, kita tak nampak apa yang orang tu fikirkan. Mungkin dia nampak saya, tak tahu. Mungkin saya nampak anda, kita tak tahu juga. So tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda mengalami situasi-situasi yang telah pun saya katakan ini, saya minta tuan-tuan bangun dan tampil, laporkan kepada pihak polis, ataupun jika tuan-tuan dan puan-puan merasakan tuan-tuan dan puan-puan ini belum selamat, kena tengok video ini. Kita kena tengok video ini dan ingatlah tanggungjawab untuk anak-anak anda ini akan ditanya dekat akhirat sana nanti. Gitu.
Okey, terima kasih kerana bersama dengan saya, Miss Ram, dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini mendapat manfaat dan saya doakan semoga tuan-tuan dan puan-puan dimurahkan rezeki dan kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye. Okey, kalau ada soalan boleh tanya dekat bahagian komen ataupun PM saya tau. Okey, Assalamualaikum, bye.